mahligai permata yang menjadi istana bayangan syurga. Siapakah tokoh Sri Kandi ini? Nantikan dalam Al-Hidayah minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, 1300 tahun yang lalu terdapat sebuah kerajaan yang unggul terletak di wilayah Yaman. Kemasyhurannya yang begitu menakjubkan membuatkan sesiapa sahaja mendengar perihalnya akan terkesima. Di sebalik kekayaan dan nikmat yang melimpah ruah, tersembunyi kisah menarik seorang ratu yang bijak mentadbir kerajaan dan mempunyai akal yang cerdas. Siapakah wanita yang dimaksudkan ini sehingga kisahnya diabadi dalam Quran? Ustaz Syahrizan Daud ada kupasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzalana al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertamanya kita sangat merasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kita iman dan juga Islam yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapat daripada para sahabat dan juga semua tabi'in, orang salafus salih yang mereka yang membawa Islam kepada kita pada hari ini. Tapi bukan itu sahaja. Kita sebagai orang Islam, kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk mengambil apa ajaran-ajaran Islam yang ada untuk kita sebarkan. Penonton yang saya kasih sekalian, dengan Islam yang kita ada hari ini sebenarnya adalah Islam yang dibawa oleh ramai tokoh-tokoh yang cukup kita kenali. Antaranya tokoh yang kita akan ceritakan latar belakang dan juga biodatanya pada hari ini adalah Ratu Balqis. Penonton yang saya kasih sekalian, seorang tokoh Sri Kandi yang bernama Bilqis ini ataupun Ratu Sabah ataupun The Queen of Sheba, di antara nama-nama yang menggambarkan tentang seorang wanita, seorang perempuan, seorang Sri Kandi, seorang pemerintah yang ianya bukan sahaja memerintah dan mentadbir sebuah negara, malah beliau memiliki ciri-ciri kepimpinan, memiliki kecerdasan, memiliki keindahan akhlak yang semua itu dimiliki oleh beliau sebelum beliau memeluk Islam lagi. Penonton yang saya kasih sekalian, wanita ini bukanlah wanita sembarangan. Ceritanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Antaranya Allah kisahkan dalam surah Sabah, dan antara lainnya ada juga diceritakan dalam surah An-Naml dan juga beberapa surah yang lain. Kalaulah kita mengenali Bilqis ataupun kita orang Melayu mengenali dengan nama Ratu Balqis, kalau dalam kitab Taurat ataupun Injil dikenali dengan nama Queen of Sheba. Semua nama ini terletak kepada satu tokoh ataupun satu watak, iaitu seorang ratu yang memerintah kerajaan Sabah yang terletak di Ma'arib ataupun di selatan Yaman pada hari ini. Dan kalaulah kita mengenali nama Ratu Balqis, kita juga sudah pasti akan mengenali seorang lagi tokoh yang juga merupakan seorang nabi dan rasul, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis bukan saja satu nama yang cukup terkenal di Yaman, malah ia juga merupakan satu nama yang terkenal sehinggalah ke Palestin pada pemerintahan dan juga kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Ratu Balqis ini cukup terkenal antaranya kerana kepimpinannya, yang mana ketokohannya dalam mentadbir dan memerintah sebuah negara yang dipanggil negara Sabah. Dan kisah itu antaranya pernah dirakamkan oleh Allah dalam surah Sabah ayat yang ke-15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskinihim ayah. Jannatan an yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabah
satu tanda yang membuktikan kekuasaan dan juga kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang terdapat di tempat tinggal mereka itu dua kumpulan kebun yang luas lagi subur yang terletak di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Penonton-penonton rancangan Al-Hidayah yang saya kasih sekalian, Ratu Balqis ini ratu yang memerintah negara yang aman dan makmur ini, iaitu negara Sabak ataupun dikenali dengan Ma'arib yang terletak di selatan Yaman pada hari ini. Siapakah Ratu Balqis? Apakah sebenar yang ada di sebalik ketokohan pemerintahan Ratu Balqis? Seorang ratu dan raja yang cukup baik dalam pemerintahannya, tetapi akhirnya menjadi orang yang mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ikuti kisah selanjutnya tentang Ratu Balqis seketika nanti. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam rancangan Al-Hidayah. Terima kasih kerana penonton masih lagi setia sudi bersama dengan kami dalam kita membicarakan topik seorang lagi tokoh Sri Kandi dalam Islam, iaitu Ratu Balqis. Penonton sekalian, kalau kita mengenali negara Yaman pada hari ini, sebenarnya negara ini merupakan sebuah negara yang pernah ditakbir dalam satu daerah atau negerinya di Yaman, iaitu negeri Ma'arib ataupun Sabak, oleh seorang ratu ataupun pemerintah yang cukup adil, yang cerdik, yang tulus dengan rakyatnya dan juga terlalu baik dengan pemerintah-pemerintahnya pada zaman itu, iaitu Ratu Balqis ataupun Queen of Sheba. Siapakah Ratu Balqis ini? Penonton yang saya kasih sekalian, kalaulah kita masih teringat tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada diceritakan dalam ayat yang ke-22 dan ke-23 surah An-Naml. Ketika mana pada satu hari Nabi Sulaiman memanggil semua di kalangan jin-jin, di kalangan makhluk-makhluk yang ada di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, termasuklah para binatang. Tetapi pada ketika itu ada seekor binatang yang tidak hadir dalam perkumpulan pada hari itu, iaitu burung hudhud ataupun burung belatuk. Kalau kita ingat kisah ni, ketika mana Nabi Sulaiman panggil semua makhluk-makhluk ini, tapi yang tak datang adalah burung belatuk. Rupa-rupanya di sebalik kemarahan Nabi Sulaiman kepada burung belatuk itu, rupa-rupanya burung belatuk ini telah pergi singgah ke negeri Sabak, iaitu yang mana dia telah bertemu dengan seorang ratu pemerintah yang cukup adil dan cukup diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya berbunyi dalam surah An-Naml ayat 22 dan 23. Allah berfirman, "Famakasa ghairu ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walha 'arsyun 'azim." Bila mana Nabi Sulaiman marah dengan burung belatuk itu pun bila mana dia balik bertemu dengan Nabi Sulaiman, akhirnya dia kata, "Aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Dan aku datang kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, daripada negeri Sabak dengan membawa kabar berita yang diyakini kebenarannya." Dan kata burung belatuk tu lagi, dia menjawab kepada Nabi Sulaiman kenapa dia tak datang dalam perhimpunan tu. Dia kata, "Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia telah diberikan kepadanya serba sedikit dari setiap sesuatu yang diperlukan, dan dia pula mempunyai sebuah singgahsana yang besar." Penonton sekalian, kisah ini adalah merupakan kisah yang benar yang diceritakan dalam Al-Quran, yang mana negeri Sabak ataupun negeri Ma'arib yang terletak di selatan Yaman pada hari ini merupakan sebuah negeri yang cukup aman makmur yang Allah rekodkan dalam ayat dalam surah Sabak yang saya bacakan di awal tadi, iaitu baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, iaitu negeri yang aman makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri ini cukup aman, hasil mahsul negaranya cukup baik, pentadbiran ekonomi cukup baik, keamanan, kemakmurannya cukup baik. Kerana apa? Kerana pemerintahnya. Siapakah pemerintahnya? Tidak lain tidak bukan, iaitu Ratu Sabak. Diceritakan dalam banyak riwayat, antaranya dalam tafsir Ibn Katsir, Ratu Balqis ini walaupun memiliki hati yang bersih, memiliki akhlak yang baik, akhlak Islam, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada ajaran Islam, kerana mata dan hatinya telah dibayangi oleh hasutan syaitan. Syaitan telah menutup kebenaran pada pemerintahan dan juga pada kehidupan Ratu Balqis. Dan kisah ini sebenarnya ada diceritakan dalam surah An-Naml pada ayat yang berikutnya, antara pada ayat yang ke-29 dan juga ayat yang ke-30.
setelah kita mengingati kisah burung belatuk tadi, akhirnya Nabi Sulaiman mengarahkan burung belatuk itu untuk melemparkan surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman sendiri, yang mana Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan ajaran ataupun anutan sembahan matahari yang dilakukan oleh mereka pada ketika itu. Dan ayat ini mengatakan bahawa Allah berfirman dalam ayat yang ke-29, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca surat itu, berkatalah raja perempuan negeri Sabak itu, iaitu Ratu Balqis. Dia kata, wahai ketua-ketua kaumku, sesungguhnya telah disampaikan kepada aku sepucuk surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu datang daripada Nabi Sulaiman dan kandungannya adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin, bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri beriman dan mematuhi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Penonton-penonton sekalian, Ratu Balqis merupakan ratu yang cerdik. Dia merupakan ratu yang adil. Walaupun dia menerima sepucuk surat daripada Nabi Sulaiman yang memerintah sebuah kerajaan yang besar di Baitul Maqdis di Palestin, tetapi dia tidak cepat melatah. Dia memanggil kaumnya, dia memanggil ketua-ketua menteri-menteri pembesar di negeri Sabak untuk meminta nasihat. Mereka bermesyuarat, apa yang kita nak buat? Aku dah dapat satu surat daripada Nabi Sulaiman. Dia mengajak aku untuk menganut agama Islam. Maka apa jawab kaum-kaum dia? Ketua-ketua pemerintah ini dia kata, kami ini dilahirkan untuk berjihad. Kami ini dilahirkan untuk berperang. Kami boleh siapkan semua peperangan-peperangan. Kami boleh siapkan. Tapi apa kata Ratu Balqis? Itu yang kamu fikir. Kamu fikir bila mana kita berperang, kita akan dapat kekuasaan. Tapi dalam masa yang sama, kita juga akan dapat kemusnahan. Apa kata? Kalau kita pergi dengan cara yang diplomasi, kita menerima surat tersebut dan kita menghantar surat diplomasi yang menyatakan keamanan kita kepada pemerintahan Nabi Sulaiman. Tengok, kita lihat itu jawapan Ratu Balqis, seorang ratu yang cerdik. Bagaimana dia tidak memilih untuk berperang, dia tidak memilih untuk melawan dengan kekerasan, tetapi dia memilih untuk diplomasi, iaitu memilih untuk dengan cara yang penuh keamanan. Dengan kecerdikan Ratu Balqis, dia telah menghantar utusan kepada Nabi Sulaiman AS dengan membawa hadiah-hadiah yang bernilai tinggi dan juga bermutu tinggi daripada Yaman. Tetapi hadiah-hadiah dan juga surat itu tidak diterima oleh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman telah mengajak Ratu Balqis untuk pergi sendiri kepada negeri pemerintahan Nabi Sulaiman AS yang terletak di Palestin. Ratu Balqis seorang ratu yang cukup bijak. Apabila dia memilih untuk berdiplomasi dengan Nabi Sulaiman, dia memilih untuk beraman dengan Nabi Sulaiman, tidak mahukan kekerasan, dan akhirnya dia sendiri dan juga pemerintah-pemerintahnya pergi bertemu dan juga menghadap Nabi Sulaiman di Palestin. Ketika itulah penonton sekalian, kita selalu mendengar tentang bagaimana Ratu Balqis apabila dia sampai kepada kawasan pemerintahan Nabi Sulaiman di Palestin, dia telah melihat sebuah singgasana yang sama seperti singgasananya yang begitu hebat di Sabak, iaitu di Yaman. Penonton yang saya kasih sekalian, Ratu Balqis dalam kisahnya bersama Nabi Sulaiman terlalu panjang. Tetapi apa yang saya nak ceritakan bahawa kita lihat bagaimana Ratu Balqis apabila dia melihat singgasananya terdapat di negeri pemerintahan Nabi Sulaiman, dia tidak cepat melatah. Tetapi apa yang ada dalam dirinya adalah dia merasa terpegun dan dia merasa begitu hebatnya Nabi Sulaiman, hebatnya pemerintahan Nabi Sulaiman yang selama ini dia menyatakan bahawa aku seorang pemerintah yang hebat. Tapi apabila dia menghadap Nabi Sulaiman AS, apabila dia melihat singgasananya sama seperti singgasana Nabi Sulaiman, dan akhirnya apa dia kata? Kunna muslimin. Dia kata apa? Aku selama ni telah tertutup pandangan aku daripada hasutan syaitan. Aku tak nampak kebenaran. Rupa-rupanya engkau, wahai Sulaiman, merupakan seorang raja yang lebih memiliki segala-galanya. Agama yang engkau bawa adalah agama yang benar-benar tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini, wa kunna muslimin, aku menjunjung perintah Allah. Aku beriman kepadamu Nabi Sulaiman dan aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah penonton sekalian, Ratu Balqis seorang raja yang cerdik, seorang raja yang hebat, dan akhirnya dia memeluk kepada ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, iaitu ajaran Islam. Ratu Balqis pemerintah kerajaan negeri Sabak ini, walaupun dia merupakan seorang ratu yang hebat dan adil, tetapi dia juga tidak merupakan seorang ratu ataupun raja yang sombong. Akhirnya dalam sejarah diceritakan bahawa dia beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam
dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang diberi pada Ratu Balqis dan kerajaannya. Namun beliau tetap akur dengan ajaran yang dibawa Nabi Sulaiman AS. Apakah tauladan yang dapat kita kutip daripada kisah Tugas Sri Kandi kali ini? Ustaz Syahrizan Daud ada jawapannya. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam rancangan Al-Hidayah. Penonton yang saya kasih sekalian, Ratu Balqis ini adalah seorang ratu yang kita kenal bahawa dia adalah seorang ratu yang adil, bijak memerintah negaranya dan juga bukan merupakan ratu yang sombong. Ketika mana Nabi Sulaiman AS mengajaknya masuk ke dalam istana, ada diceritakan bahawa ketika mana dia memasuki pada satu kawasan ruangan dalam istana Nabi Sulaiman yang mirip macam istana dia di Yaman, akhirnya dia menyingkap kainnya sehingga ternampak betisnya. Sehingga dia merasakan seolah-olah dia berjalan di dalam kolam air. Tapi Nabi Sulaiman kata kepada dia, jangan angkat kain kerana kamu berjalan di atas kaca-kaca yang nampak seperti air. Dan akhirnya bila mana Ratu Balqis, seorang ratu yang hebat, pemerintah yang hebat di negaranya, apabila dia melihat sebuah pemerintahan yang lebih hebat daripada dirinya, akhirnya dia mengatakan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri aku sendiri dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Penonton Al-Hidayah yang saya kasih sekalian, Ratu Balqis seorang ratu yang bijak, seorang ratu yang adil, seorang ratu yang tidak mahu kekerasan, seorang ratu yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam tafsir, antaranya tafsir Ibnu Katsir, Ratu Balqis bukan sahaja dia beriman kepada Nabi Sulaiman, dan ada riwayat yang menyatakan bahawa akhirnya Ratu Balqis telah berkahwin dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dalam beberapa kitab-kitab Bani Israel ada diceritakan bahawa akhirnya mereka melahirkan zuriat dan juga mengasaskan negara Ethiopia pada hari ini. Penonton yang saya kasih sekalian, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada Sri Kandi Ratu Balqis ini? Seorang ratu, seorang pemerintah dan juga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang majikan, mungkin di kalangan penonton ada majikan yang memberikan layanan kepada pekerja-pekerjanya. Layanlah sebagaimana Ratu Balqis dalam melayan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin, pimpinlah kerajaan, pimpinlah pimpinan kamu sebagai seorang perempuan, ibarat seorang raja seperti Ratu Balqis, yang mana dia tidak memiliki seorang yang berperibadi, seorang yang sombong, tetapi dia sentiasa bermesyuarat dengan orang-orang di bawahnya. Dia mengambil pandangan daripada pandangan orang lain walaupun dia memiliki pandangan yang lebih baik. Jadilah sebagai seorang Islam sebagaimana seorang Ratu Balqis, walaupun memiliki kekuasaan tapi akhirnya dia tunduk kepada fitrahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton sekalian, Ratu Balqis merupakan seorang ratu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya dikatakan dalam riwayat berkahwin dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga telah mengasaskan pemerintahan, anak-anak zuriat mereka telah mengasaskan pemerintahan di Habsyah ataupun Ethiopia pada hari ini. Penonton yang saya kasih sekalian, Ratu Balqis adalah seorang ratu yang kita adaptasilah kehidupannya pada hari ini. Janganlah menjadi seorang yang sombong, kerana Ratu Balqis bukan merupakan seorang yang sombong. Jadilah seorang pemerintah yang memerintah dengan adil, kerana Ratu Balqis merupakan seorang pemerintah yang adil. Jadilah seorang pemerintah, jadilah seorang individu yang cerdik dalam menguruskan kehidupan, dan itulah yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam menguruskan kehidupannya dan akhirnya kembali kepada fitrah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang saya kasih sekalian, jadilah seorang yang meyakini bahawa kita adalah hamba kepada Allah, dan itulah yang diyakini oleh Ratu Balqis, yang mana walaupun dia memiliki sebuah kekuasaan yang besar, tapi akhirnya dia mengatakan bahawa aku telah menzalimi diri aku sendiri. Selama ni aku silap, hari ini aku kembali kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Sulaiman, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton sekalian, mudah-mudahan dengan kisah yang dikongsikan pada hari ini menjadi iktibar dan juga pedoman kepada kita supaya hari-hari yang berikutnya merupakan hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang sentiasa mendapat petunjuk dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf daripada saya. Kita jumpa lagi pada bila-bila masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah Ratu Balqis telah membuktikan walau setinggi mana darjat kita, namun kedudukan di sisi Allah SWT itu lebih mulia. Semoga sang pemilik Mahlika Permata ini ditempatkan bersama mereka yang disayangi Allah SWT. Saudara, kita telah pun sampai ke penghujung bicara. Saya mohon undur diri dan ingat pesanan saya, beragam muslimah namun jadilah kita yang santun juga solehah. Jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum.